Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini cikgu akan menerangkan bagaimana kita nak melukis pembiasan gelombang. Tapi sebelum tu, apakah itu pembiasan gelombang? Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang apabila gelombang itu merambat daripada satu medium kepada medium yang lain. Okey, jadi di sini cikgu akan mengajar anak-anak bagaimana hendak melukis pembiasan gelombang yang melibatkan gelombang air, iaitu daripada kawasan dalam masuk ke kawasan cetek dan keluar semula ke kawasan dalam. Jadi merujuk kepada rajah A ini, diberikan kepada anak-anak soalan pada gambar rajah sudah diberikan muka gelombang. Okey, pertama sekali kita perlu tahu bahawa muka gelombang sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan 7 sesuatu gelombang. Jadi pertama sekali bila kita ada satu gambar rajah daripada kawasan dalam sudah diberikan muka gelombang, jadi pertama sekali kita akan melukis arah perambatan gelombang, di mana arah perambatan gelombang mesti 90 darjah daripada muka gelombang. Okey, jadi di sini cikgu sudah melukis yang berwarna merah itu adalah arah perambatan 7 sesuatu gelombang. Okey, sekarang dia akan memasuki ke kawasan cetek. Okey, dekat sini kita akan lukis suatu garis normal. Okey, melukis garis normal. Pengetahuan berkaitan dengan garisan normal ialah garisan normal mesti sentiasa 90 darjah dengan permukaan satah. Jadi, ianya adalah 90 darjah di sini. Okey, jadi apa yang seterusnya yang boleh cikgu lakarkan pengetahuan anak-anak berkaitan dengan lambda, iaitu panjang gelombang. Panjang gelombang di kawasan dalam adalah lebih besar daripada panjang gelombang di kawasan cetek. Okey, jadi jika di dalam kawasan dalam merujuk kepada suatu panjang gelombang seperti yang tertera di dalam rajah soalan ini, jika gelombang tersebut merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, maka anak-anak perlu menggunakan pengetahuan ini untuk melukis muka gelombang di dalam kawasan cetek. Jadi, kita akan melukis muka gelombang di dalam kawasan cetek sekarang. Tapi sebelum itu, ini adalah yang berwarna merah, ini adalah arah perambatan 7 sesuatu gelombang. Bila dia merambat masuk daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, okey, ni cikgu sedang melukis arah perambatan 7 daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So, dianya adalah dalam keadaan garis lurus, iaitu selari dengan garisan normal. Jadi dekat sini ini merujuk arah perambatan 7 daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi ini adalah arah perambatan pembiasan. Okey, jadi pengetahuan yang seterusnya kita akan menggunakan lambda di kawasan dalam adalah lebih besar daripada lambda kawasan cetek. Jadi untuk lakaran, okey, dengan sudut 90 darjah di mana muka gelombang mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan pembiasan. Sekarang ni dah kawasan cetek. Jadi kita ambil okey, cikgu akan lakarkan dengan warna biru okey. Jadi dengan satu panjang gelombang yang boleh dikatakan lebih kecil daripada sebelum. Okey, kita akan lukis satu muka gelombang yang mana ianya lebih kecil daripada sebelum, iaitu lambda di kawasan cetek adalah lebih kecil daripada lambda di kawasan dalam. Kita habiskan di kawasan dalam di mana pastikan muka gelombang mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan
pembiasan. Sekarang kita dalam kawasan cetek dan ini merupakan muka gelombang yang terhasil di dalam kawasan cetek. Okey, jadi sekarang kita ada suatu kawasan plat perspek di kawasan cetek yang berbentuk segi empat. Okey, sekarang arah perambatan daripada kawasan cetek ke kawasan dalam semula. Jadi dekat sini okey, cikgu akan lukis garisan normal. Jadi bila arah perambatan sekarang daripada cetek ke kawasan dalam, jadi ini akan jadi arah perambatan 7 dan keluar semula ke kawasan dalam ia akan jadi arah perambatan pembiasan. Jadi ianya adalah selari dengan garis normal. Okey, sekarang dia nak keluar semula ke kawasan dalam. Pengetahuan lambda di dalam kawasan dalam lebih besar daripada kawasan cetek. Jadi dia akan keluar dengan lambda yang lebih besar daripada kawasan cetek. Dan lambda tersebut, panjang gelombang tersebut mesti sama dengan panjang gelombang sebelum. Okey, iaitu di dalam kawasan dalam yang sebelum ini. Contoh, okey, ini adalah lambda 1. Ini adalah lambda 2, maka bila berada di dalam kawasan dalam, kita akan dapat semula lambda 1. Okey, jadi untuk lakaran ini, okey, cikgu akan cuba melukis dengan keadaan panjang gelombang yang sama dengan lambda 1. Okey. Okey, jadi ini adalah hasil lukisan pembiasan untuk corak lukisan yang pertama A. Jadi di sini kita akan dapat lihat bahawa lambda 1 sama dengan lambda 1. Okey, lambda 1 di kawasan dalam. Okey. Lambda 1 di kawasan dalam dan lambda 2 untuk kawasan cetek. Jadi lambda 1 di sini dan sini juga adalah lambda 1. Okey, jadi kita teruskan untuk rajah yang kedua. Okey, untuk situasi rajah yang kedua, kita ada kawasan cetek dalam berbentuk trapezium. Okey, di mana diberikan satu keadaan muka gelombang daripada kawasan dalam. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita lukis adalah arah perambatan 7 gelombang, di mana mesti ingat ianya mesti 90 darjah dengan muka gelombang. Okey, jadi cikgu akan lukis dalam keadaan satu garis lurus. Okey, yang berwarna merah ini merujuk arah perambatan 7, yang mana ianya mesti 90 darjah dengan muka gelombang. Okey, sekarang sudah berada di kawasan perspek kawasan cetek. Jadi apa yang perlu dilukis seterusnya iaitu garis normal. Garis normal mesti ingat ianya mesti sentiasa 90 darjah dengan permukaan satah. Jadi dekat sini akan merujuk garis normal. Okey, kita akan lukis garis normal. Okey. Okey, jadi bila dah melukis garis normal, okey, pengetahuan yang seterusnya berkaitan dengan sudut I dan juga sudut R, iaitu sudut 7 dan juga sudut bias. Okey, sudut 7 iaitu I di dalam kawasan sekarang kita bercerita di dalam kawasan dalam. Okey, sudut 7 di dalam kawasan dalam dilihat menjauhi garisan normal. Tetapi apabila masuk ke kawasan cetek, sudut bias dia akan mendekati garisan normal. Jadi kita akan melakarkan satu garisan untuk arah perambatan pembiasan yang mana ianya mendekati garis normal. So cikgu akan lakarkan dalam keadaan sebegini. Okey, jadi di sini ini adalah sudut I dan ini adalah sudut R. Okey, dan di mana di sini merujuk kepada bila di dalam kawasan dalam, arah perambatan akan menjauhi garis normal. Bila masuk je ke kawasan cetek, arah perambatan akan mendekati garisan normal. Jadi keadaan ini berlaku, maka ini adalah arah perambatan pembiasan. Jadi step yang seterusnya kita akan melukis muka gelombang di dalam kawasan cetek. Okey, jadi untuk melukis muka gelombang di dalam kawasan cetek, okey, pengetahuan kita akan melukis muka gelombang yang mana ianya 90 darjah dengan arah perambatan. Jadi dekat sini ini adalah 90 darjah. Kita betulkan kedudukan supaya kita akan dapat 90 darjah.
Okey, jadi anak-anak boleh mula melakarkan. Okey, dengan ini adalah muka gelombang yang boleh cikgu lakarkan di dalam kawasan cetek. Okey, jadi kita habiskan untuk keseluruhan plat ini. Okey. Okey, jadi ianya mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan pembiasan. Sebab sekarang kita bincangkan daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, sekarang daripada dalam ke kawasan cetek dan dia nak kembali semula ke kawasan dalam. Jadi, step yang seterusnya kita akan melukis garisan normal. Iaitu garis normal dekat ujung titik dekat sini. So, cikgu akan lukiskan garisan normal. So, di sini garisan normal dan kembali menggunakan maklumat iaitu apabila merambat daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, arah perambatan dia akan menjauhi garis normal. So menjauhi garis normal, so kita akan buka untuk dapatkan sudut yang lebih besar. Nak dapatkan sudut yang lebih besar. Di mana ini akan jadi sudut I dan ini akan jadi sudut R. Sekarang kita akan melukis arah perambatan. Kita akan melukis muka gelombang di dalam kawasan dalam merujuk kepada arah perambatan pembiasan yang berada di dalam kawasan dalam sekarang ni. Jadi kita letakkan, kita ambil pembaris dan cuba letakkan. Sekarang kita menggunakan sudut pengetahuan iaitu muka gelombang mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan. Jadi cikgu akan lakarkan di mana pastikan satu lagi maklumat iaitu lambda di dalam kawasan dalam adalah sama macam sebelum. Jadi kalau ini adalah lambda 1, sini adalah lambda 1 juga. Lambda 2 adalah lebih kecil daripada lambda 1. Lambda 2 cikgu represent untuk kawasan cetek. Jadi ini adalah gambaran bagaimana untuk kita dapatkan lakaran untuk pembiasan bagi rajah B. Yang seterusnya kita rujuk kepada situasi rajah yang ketiga. Kita ada muka gelombang, so kita akan lakarkan arah perambatan 7. Selepas itu kita lukis garisan normal iaitu garisan normal masih 90 darjah dengan permukaan satah. Jadi apabila ianya selari dengan garisan normal, arah perambatan selari dengan garisan normal, maka arah perambatan 7 di dalam kawasan cetek juga akan jadi selari. Jadi ini adalah arah perambatan I 7 dan ini adalah arah perambatan pembiasan. Jadi kita akan melukis muka gelombang di mana muka gelombang mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan dan mesti lambda dia adalah lebih kecil. Jadi cikgu cuba lukiskan dengan panjang gelombang yang lebih kecil daripada panjang gelombang di dalam kawasan dalam. Kita habiskan untuk plat ini. Jadi sudah selesai untuk kawasan dalam. Katakanlah ia nak merambat keluar semula ke kawasan dalam. Jadi step yang seterusnya kita akan lukis garis normal. So ini garisan normal, pastikan sentiasa 90 darjah dengan permukaan satah kita. Jadi selepas itu pengetahuan yang seterusnya adalah kita nak melukis arah perambatan pembiasan dalam kawasan dalam yang seterusnya ini, di mana kita dah tahu bahawa ianya mesti menjauhi garis normal. So kita bukalah supaya sudut dekat sini, sudut I, ni sudut R, di mana sudut R lebih besar daripada sudut I. Jadi setelah itu kita akan melukis kita akan melukis muka gelombang di dalam kawasan dalam di sini. Dengan keadaan wavelength dia, panjang gelombang sebelum dengan selepas di dalam kawasan dalam tu adalah sama.
Okey, jadi kalau sini lambda 1, sini juga kita mesti lukis dengan lambda 1. Okey, ini adalah untuk rajah yang ketiga. Untuk soalan yang D yang terakhir, okey, diberikan satu muka gelombang merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek dengan satu keadaan perspeknya dalam bentuk segitiga. Jadi apa yang boleh kita lukis adalah pertama sekali kita akan melukis arah perambatan 7. Okey, setelah itu next step adalah kita akan melukis garisan normal. Okey, garisan normal iaitu 90 darjah dengan permukaan sata. Okey, so ini adalah garisan normal. Okey, cikgu dah lukis garisan normal dekat sini. Setelah itu, okey, pengetahuan yang sama iaitu jika pembiasan merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, sudut art tu akan jadi lebih kecil. Jadi kita akan melukis dengan satu bukaan sudut yang lebih kecil. So kita akan lukiskan yang ini. So ini jadi I dan ini akan jadi R. Okey, ini adalah arah perambatan 7 dan ini pula arah perambatan pembiasan. Jadi boleh meneruskan step yang seterusnya, kita akan lukis muka gelombang di dalam kawasan cetek untuk plat segitiga ini. Okey, di mana kita akan lukis muka gelombang yang lebih kecil daripada muka gelombang di dalam kawasan dalam. Okey, kita cuba lengkapkan lukisan ni. Okey, sebab bila melukis, melakarkan pembiasan, mesti ikut ciri-ciri yang sudah kita bincangkan dalam kelas sebelum ni. Okey, jadi seterusnya kita akan melukis kawasan daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Jadi step yang sama, apa-apa kita akan lukis garis normal. So garis normal untuk kawasan sata di sini. Okey, ini adalah garis normal. Okey, setelah itu daripada kawasan dalam ke kawasan daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, arah perambatan pembiasan akan menjauhi garis normal. So kita akan cari satu bukaan. Kalau dekat sini ada suatu sudut, jadi kita akan cari R yang mana sudutnya adalah lebih besar. Okey, secara lakaran saja. So ini adalah R dan kita akan lukis muka gelombang di mana muka gelombang mesti 90 darjah dengan arah perambatan pembiasan kat sini pula. Okey. Dan pastikan lambda dia adalah sama, lambda di dalam kawasan dalam. Okey, untuk situasi lambda 1 dengan lambda 1 di kawasan dalamnya adalah sama. Okey, jadi itu sahaja bagaimana cara untuk melukis pembiasan gelombang. Diharapkan anak-anak dapat menggunakan pengetahuan dan ilmu yang telah disampaikan ini untuk melukis dengan lebih baik. Okey, sekian. Terima kasih.